Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Ustaz Haji Muhammad Sayuti, ahli-ahli panel serta hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimin dan muslimat sekalian? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertemuan forum pada pagi yang barakah ini. Saya, Nur Atika, akan mempengerusikan forum kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya mengupas terlebih dahulu mauduk berbicara kita pada hari ini. Mauduk forum kita pada hari ini berkisar tema perkembangan terkini muamalah jual beli zaman PKP. Seperti semua sedia maklum, bahawa negara kita telah dilanda dengan satu penyakit berjangkit iaitu coronavirus. Disebabkan penyakit ini telah menular dengan lebih luas, kerajaan telah memutuskan untuk membuat perintah kawalan pergerakan di seluruh negara bagi membendung penyakit tersebut. PKP ini telah memberi impak yang besar kepada masyarakat kerana kawalan yang ditetapkan terlalu ketat sehingga sesetengah masyarakat kita hilang pekerjaan mereka. Dengan ini, ramai orang telah mengambil langkah untuk memulakan perniagaan sendiri demi mencari sesuap nasib. Jual beli atas talian menjadi pilihan masyarakat kerana ia mudah diakses hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Tak tumbuh, tak melata, jika tak sungguh kami tak kata. Jual beli atas talian ini amat popular dan digemari oleh masyarakat pada masa kini. Ini kerana penggunaan internet sangatlah rencam sehingga kan boleh mendatangkan keuntungan kepada seseorang itu. Kaedah perniagaan atas talian ini mudah dimulakan dan dijalankan dengan modal yang rendah. Oleh itu, jual beli atas talian menjadi lubuk emas baru dalam bidang perniagaan di Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, terlalu asyik saya berbicara tentang mauduk kita pada hari ini, hampir terlupa untuk saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Baiklah para hadirin, sebelum tirai form dibuka, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Tampak yakin dan tenang iaitu saudari Nur Syahira yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang dan apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Saudari pengurusi pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang mauduk kita pada hari ini. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua. Nampak malu tetapi sudah pasti orangnya petah berbicara iaitu saudara Hajrul. Selamat datang saudara, apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya sihat je saudari. Saya datang ke sini dengan semangat yang tinggi dan membara seperti saudari juga. Ya, sudah pasti saudara Hajrul, topik berbicara kita pada hari ini memang menarik menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Baiklah, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga yang manis dengan senyumannya iaitu saudari Alia. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik, maka saya berada di sini bersama-sama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu perkembangan terkini muamalah jual beli pada zaman PKP. Para hadirin, izinkan saya membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, saudari Syahira. Apakah pendapat saudari tentang kaedah membendung riba dalam muamalah jual beli? Silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi penjelasan mengenai jual beli ini. Baiklah, jual beli dari segi bahasa seperti yang mana yang kita tahu adalah bermaksud menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bahkan dari segi syarak pula, suatu akad yang bertujuan untuk memiliki secara kekal sesuatu yang berupa harta ataupun manfaat dengan cara tukar menukar
harta menurut syarat-syaratnya. Hukum jual beli dalam Islam adalah harus selagi ia tidak melibatkan unsur-unsur penipuan atau perkara yang ditegah dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275, tafsirannya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah hadirin sekalian, sudah jelas bahawa dalam Islam, riba merupakan hal yang haram. Riba merupakan membuat seorang itu terhutang akibat tingkat bunga yang tinggi. Keberadaan riba membuat hidup tidak tenteram dan akibat banyaknya hutang yang menumpuk dan harus dibayar. Langkah bagi menghindari riba dapat dilakukan dengan cara menggunakan cara yang halal ketika melakukan transaksi. Dalam hal ini, tentu anda diharuskan mengerti betul bagaimana transaksi jual beli yang haram ataupun yang halal dalam Islam. Berikut merupakan jual beli yang diperoleh dalam Islam, iaitu yang pertama, jual beli dengan dasar sukarela. Jual beli yang diperolehkan adalah ketika kedua belah pihak mempersetujui aturan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu tidak boleh ada paksaan sehinggalah salah satu pihak merasa dirugikan dan tertekan. Kecekapan dan kejujuran tentu diperlukan dalam jual beli. Hal ini diperlukan agar tidak ada pihak yang rugi akibat tiada kejujuran sehingga pihak lain akan mengambil keuntungan darinya. Dalam hal ini, sudah tentu kejujuran merupakan hal yang sangat penting bukan hanya sebelah pihak saja, melainkan kejujuran harus dilakukan oleh kedua pihak. Yang kedua, barang yang dijual telah memiliki izin. Dalam hal ini, keadaan barang yang diperjualbelikan merupakan barang peribadi dan bukannya milik orang lain. Adapun ketika barang tersebut merupakan milik orang lain, hendaknya orang yang akan menjualnya telah mendapatkan izin dari si pemilik. Asal-usul keberadaan barang harus jelas dan bukanlah barang hasil curian. Anda tidak boleh menjual barang yang haram yang memberi impak buruk bagi si penjual, pembeli. Barangan haram yang tidak boleh diperjualbelikan adalah hasil curian, kizir, patung, minuman keras, anjing dan barang-barang yang haram lainnya. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa jenis transaksi di mana salah satunya adalah transaksi mudaharabah. Transaksi yang satu ini diperbolehkan untuk menghindari datangnya riba. Transaksi satu ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai orang yang menjalankan usaha. Transaksi ini dapat dilakukan dengan cara membagi hasil sesuai dengan yang dipersepakati. Ketika terjadi kerugian, maka pihak pemodal yang harus menanggung kerana usaha dan tenaga yang dikerahkan menjadi bahagian dari kerugiannya. Ada beberapa jenis transaksi yang lain yang dapat dilakukan untuk menghindari riba dengan cara salam dan muajjal. Transaksi salam adalah ketika jual beli dilakukan dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sementara barang yang diinginkan akan diberikan belakangan. Untuk transaksi muajjal, transaksi jenis ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga. Sejak saat berlangsung transaksi, sekiranya telah ada beberapa lembaga khususnya mengenai hutang piutang tanpa riba, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan perpaduan antara masyarakat. Selain itu, masalah ini akan dibendung apabila seseorang menyimpan wang sebaiknya tidak menggunakan bank yang memberi bunga di dalamnya. Carilah bank syariah yang dijalankan dengan Islamik. Saling membantu merupakan hal yang baik yang dapat dilakukan untuk menghindari riba. Ketika masyarakat saling membantu, sudah tentu taraf kehidupan dengan sendirinya akan naik sehingga keperluan ekonomi serta kesulitannya dapat diselesaikan.
Perbanyakkan sedekah dan membantu orang fakir merupakan hal yang baik, tidak menyebabkan wang atau harta kita berkurang. Baiklah, sekian itu saja penjelasan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama, Saudari Syahira, atas penjelasan berikut. Sesungguhnya, haram bagi umat Islam melibatkan diri dalam urusan riba. Baiklah, seterusnya beralih kepada Saudara Hajrul. Bolehkah saudara memberikan pendapat saudara berkenaan topik yang sedang kita bincangkan pada hari ini, iaitu adakah perniagaan atas talian pada musim PKP ekonomi kompetitif? Mohon penjelasan saudara. Terima kasih saudari atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada muslimin dan muslimat sekalian. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan oleh pengurusi kita, saya ingin mengemukakan sebuah statistik yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata bahawa aktiviti jual beli dalam talian mencatatkan peningkatan sebanyak 28.9% ketika negara kita menguatkuasakan PKP bermula Mac 2020. Penularan wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia memberi impak yang besar terhadap ekonomi. Penurunan ini terutamanya bagi subsektor makanan dan minuman mencatatkan sehingga 70% serta subsektor pendidikan yang merekodkan 80%. Namun, aktiviti jual beli dalam talian merekodkan lonjakan yang luar biasa apabila terdapat banyak platform membeli belah dalam talian yang mudah diakses seperti aplikasi Shopee, Lazada, Grab, Foodpanda dan lain-lain. Muslimin dan muslimat sekalian, sudah terang lagi betul. Perniagaan menguntungkan para peniaga dan memudahkan urusan para peniaga. Bagi para peniaga tidak perlu mengeluarkan kos dan masa yang tinggi hanya untuk menyewa premis perniagaan sendiri serta tidak perlu mencari tenaga pekerja. Bagi para pembeli, mereka juga tidak perlu membazirkan masa hanya untuk membeli dan beratur untuk membayar barang di kedai. Perkara ini secara tidak langsung, ia juga dapat membantu golongan yang hilang pekerjaan dan untuk meningkatkan pendapatan mereka bagi menanggung kos sara hidup pada musim PKP. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hajrul atas pendapat yang telah diberikan sebentar tadi. Nampaknya, perniagaan atas talian ini memberi keberkesanan terhadap negara serta masyarakat bagi meningkatkan pendapatan menjalani kos sara hidup. Seterusnya, kita meninjau pendapat ahli panel ketiga, Saudari Alia. Bagaimanakah cara peniaga mempromosikan produk mereka ketika musim PKP? Mohon penjelasan, saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada ahli panel, moderator dan hakim yang bijaksana. Hari ini, saya akan merungkai lebih lanjut tentang persoalan bagaimanakah cara peniaga mempromosikan produk mereka ketika zaman PKP. Semenjak PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, peniaga-peniaga tempatan turut terkesan dan menghadapi impak buruk daripada pelaksanaan PKP ini. Ramai peniaga, terutamanya peniaga kecil, mula hilang mata pencarian dan periuk nasi mereka. Sesetengah daripada mereka sanggup berlapar demi mengutamakan anak-anak mereka daripada jatuh sakit akibat tidak makan. Sebagai contoh, kempen Bendera Putih telah dijalankan bagi membantu mereka yang sudah terputus bekalan makanan kerana masalah kewangan. Justeru itu, mereka masih perlu mempromosikan produk mereka dengan ikhtiar yang lain untuk kestabilan kewangan mereka sendiri.
Salah satu cara untuk mempromosikan produk mereka di zaman PKP adalah dengan berniaga secara atas talian. Ramai usahawan ataupun peniaga meneruskan perniagaan mereka secara atas talian ketika PKP. Kebanyakannya memanfaatkan kaedah ini termasuk mempromosikan produk jualan di platform digital seperti Shopee, Grab, Foodpanda dan platform e-hailing yang lain. Meskipun sedikit mencabar, peniaga perlulah tabah dalam berniaga. Seperti sabda Nabi SAW, "Alaikum bittijarati fa inna fiha tis'ata i'syara rizki." Yang bermaksud, hendaklah kamu berniaga kerana padanya 9 daripada 10 rezeki. Selain itu, peniaga perlulah tampil dengan cara yang baharu. Melihat kepada keadaan semasa, peniaga juga berhadapan dengan cabaran bagi memastikan produk jualan mereka kekal relevan. Oleh yang demikian, ketika PKP, kita menyaksikan pelbagai strategi jualan termasuk cara pengiklanan kreatif yang dilakukan oleh pemilik syarikat. Ada yang memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Seperti yang kita tahu, aplikasi TikTok mempunyai jumlah pengguna yang sangat banyak dan mulai mencecah 4 juta pengguna. Jika peniaga mengambil peluang ini untuk mempromosikan produk mereka, saya percaya bahawa mereka akan dapat meraih banyak penonton dan meluaskan perniagaan mereka. Kesimpulannya, zaman PKP yang mencabar ini memerlukan ketabahan para peniaga demi mencari rezeki yang halal. Syekh Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani menyebut, rezeki yang baik adalah rezeki yang halal. Oleh itu, tetaplah mencari rezeki yang halal dan baik meskipun ianya memerlukan tenaga yang banyak. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih atas penjelasan yang menarik daripada saudari Alia sebentar tadi. Nampaknya, perniagaan atas talian pada musim PKP ini amat dominan dalam isu ini. Cara-cara peniaga mempromosikan barangan mereka juga amat mudah kerana terdapat pelbagai platform untuk mereka menjana pendapatan dengan hanya di hujung jari sahaja. Seyogianya, perniagaan atas talian ini juga menjamin meningkatkan taraf hidup sesebuah keluarga. Dengan ini, secara analoginya, kita boleh ibaratkan perniagaan atas talian ini sebagai matahari kerana matahari mampu menyinari seluruh alam dan memberi manfaat kepada kehidupan di bumi. Begitu juga dengan perniagaan atas talian yang mampu memberi manfaat kepada semua pihak. Baiklah, seperti kita sedia maklum bahawa perniagaan atas talian ini ada juga kebaikan serta keburukannya. Jadi, apa kata kita bersama berganding bahu dalam mencari langkah untuk mengatasi keburukan yang bakal berlaku dalam muamalah jual beli atas talian ini kerana setiap masalah itu sudah pasti ada penyelesaiannya. Baiklah, Saudara Hajrus, silakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari yang masih memberi peluang kepada saya untuk memperjelaskan tentang isu ini. Baiklah hadirin sekalian. Seperti mana yang kita tahu, kita sedia maklum bahawa dalam media massa kini terlalu banyak unsur penipuan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai langkah mudah pada mereka untuk mendapatkan wang. Perkara ini tidak sewajarnya dilakukan kerana ia telah menganiaya pihak lain jika mempercayai kepada pihak pemilik tersebut. Kemungkinan yang bakal berlaku atas risiko yang dihadapi oleh adalah seperti penjual menjual barangan yang rosak, tidak mempamerkan sijil perniagaan yang sah dan lain-lain lagi. Pada perspektif saya, langkah yang proaktif yang diambil oleh kita semua bagi membanteras unsur penipuan tersebut adalah melakukan jual beli menggunakan e-dagang yang sah seperti aplikasi Shopee, Lazada, Instagram, Mudah.my dan sebagainya. Sekiranya pelanggan yang telah dianiaya
boleh membuat laporan di aplikasi tersebut supaya pihak atasan aplikasi tersebut akan membuat pemulangan wang terhadap pembeli atau peniaga. Bukan itu sahaja, malah akaun pembelot tersebut turut akan dipadamkan daripada aplikasi tersebut. Ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan dengan mudah bagi kita membanteras penipuan tersebut. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hajrus atas idea yang diberikan untuk membanteras keburukan tersebut. Baiklah, mari kita beralih kepada panel pertama, Saudari Syahira, untuk mengetahui idenya tentang apakah perkara yang perlu dibaik pulih dalam e-dagang. Silakan Saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Pada pendapat saya, perkara yang harus dibaik pulih adalah penggunaan ICT bagi memastikan keselamatan barang. Ini kerana pengguna ICT akan dimanfaatkan untuk menggalakkan pergerakan barangan dan perkhidmatan yang lancar bagi meningkatkan aktiviti logistik dan fasiliti perdagangan. Platform jualan maya berasaskan ciri e-dagang ini akan digalakkan untuk memadam permintaan dengan penawaran perkhidmatan logistik. Platform ini akan membolehkan penyediaan perkhidmatan logistik mengiklankan kaedah bayaran dan perkhidmatan yang ditawarkan. Maka dengan itu, keselamatan barang yang dibeli secara atas talian akan dihantar dengan selamat kerana pergerakan dan keadaan barang dapat dikesan melalui nombor siri yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Syahira. Sememangnya apabila e-dagang ini dilaksanakan, ia akan dapat penguatkuasaan keselamatan yang sangat ketat. Baiklah, mari kita beralih kepada Saudari Aliyah pula untuk melontarkan idenya tentang wajarkah kerajaan mewajibkan setiap peniaga mendapatkan lesen perniagaan untuk menjadi tanda aras peniaga yang boleh dipercayai. Silakan Saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi. Baiklah, pada pendapat saya, ya, memang wajar. Ini kerana bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti penipuan dalam perniagaan. Pihak kerajaan perlu mewajibkan setiap peniaga mempunyai lesen perniagaan dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM bagi memastikan perniagaan tersebut didaftar dan mempunyai sijil yang sah agar pembeli tidak berasa ragu-ragu untuk melaksanakan aktiviti jual beli dengan perniagaan tersebut. Sekiranya berlaku penipuan atau perkara yang tidak diingini, pihak SSM mempunyai hak dalam melakukan tindakan serta hukuman kepada peniaga tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alia atas lontaran idea yang sangat bernas. Baiklah hadirin sekalian, secara aruhannya, perniagaan atas talian bukan sahaja memberikan manfaat kepada pengguna, tetapi juga memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga. Di samping itu, kita bukan sahaja menerima kebaikan, malahan hal ini turut memberikan impak yang besar juga kepada negara. Dengan itu, saya yakin bahawa dengan wujudnya perniagaan atas talian, peningkatan hasil pendapatan dalam kalangan masyarakat akan bertambah pesat. Walau bagaimanapun, pengguna tetap harus berhati-hati untuk menangani beberapa risiko yang mungkin mereka akan hadapi. Oleh hal yang demikian, pihak berkuasa dan kerajaan haruslah mengawal dan memantau aktiviti perniagaan atas talian ini supaya bentuk perniagaan dan kemudahan ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Kerana kita tidak mahu sudah terhantuk baru tengadah. Sidang hadirin yang dihormati,
tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.